So sekarang sudah pukul 10.05. Saya rasa kita boleh mulakan sekejap sahaja. Kita santai-santai sahaja hari ini. Okay, terima kasih yang sudi hadir pada hari ini. Okay, saya sekadar berkongsi ilmu sebab saya rasa Class Point ni sangat memudahkan kerja kita sebagai guru lah. Sebab kita ada sambung lagi kan kita punya PDPR ni. Okay, selamat pagi Puan Tia Leping. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Selamat pagi kepada semua guru yang menyertai bengkel santai ni ya. Terima kasih ya Puan Siti Mariam. Sama-sama. Okay. Alright. Teruskan saja. Okay, terima kasih Puan Tia. Okay, so kalau ada soalan sepanjang saya terangkan, sepanjang kita sama-sama bengkel ni, okay, boleh tanya soalan ataupun nak tanya di hujung bengkel pun boleh ya. Nak cakap bengkel pun tak bengkel sangat. Okay, tapi tak apalah, kita sama-sama lah. Alright, so mungkin ada cikgu yang sudah gunakan. Okay, kalau ada salah, saya ada information yang salah, boleh tolong betulkan lah sebab kadang-kadang tak perasan kan. Okay, so sebenarnya saya dah guna ni lebih kurang dekat sebulan lebih lah, memang seronok lah sebabnya memudahkan kerja kita sebagai cikgu, sangat memudahkan. Okay, dan sangat mudah untuk satu, yang paling penting saya rasa yang sangat mudah untuk mengumpul evidence pelajar untuk kita buat PBD, pentaksiran bilik darjah. Dan tak perlu lagi kerja-kerja selepas kelas, maksudnya kita nak suruh pelajar hantar buku, nak tanda, hantar kerja, nak tanda, kita nak tanda selepas tu dan kita nak return back, nak pulangkan balik, dah kurang lah kerja-kerja seperti itu. Okay, sebab kita buat terus hands-on masa dalam PDPR. Alright, dan pelajar alhamdulillah setakat ni penyertaan sangat baik. Dan kalau tak guna tu diorang akan tanya, cikgu tak guna Class Point ke hari ni? Macam tu. So saya rasa ada kesan yang agak baiklah kepada pelajar dan juga kepada diri saya sendiri sebagai guru. Okay, itu sebab kalau boleh saya nak berkongsi benda yang baik dan memudahkan ni dengan semua guru-guru. Okay, so kita mulakan. Alright, okay. Penggunaan PowerPoint dengan Class Point dalam PDPR. Sebenarnya Class Point ni adalah dia macam elemen tambahan dalam PowerPoint. So kebanyakan kita, guru-guru, kita memang gunakan PowerPoint kan sebagai ABM kita untuk penerangan sesuatu topik atau sukatan pelajaran lah semasa PDPR. Selalunya dalam PDPR ni lah. Okay, kita banyak sangat guna PowerPoint. Kebanyakan kita punya PNP memang guna PowerPoint saja untuk present kepada pelajar. Okay, so Class Point ni adalah sebahagian daripada PowerPoint. Tak perlu pun nak cikgu nak cikgu nak apply satu platform lain ke, okay, tak perlu. Alright, sebab dia adalah tambahan dalam PowerPoint. Okay. So kenapa kita kena guna Class Point? Okay, ni antara sebab yang saya dapat kenal pasti sepanjang saya dah guna. Okay, yang pertama sebab dia fully integrated. Maksudnya kita dia dah sesuai dengan kita. Kita tak perlu belajar platform yang baru. Okay. Kemudian kita boleh gunakan semula segala PowerPoint yang kita dah buat. Okay, 2-3 tahun sebelum ni kita dah buat PowerPoint kan. Kita boleh guna balik. So tak perlulah nak buat PowerPoint yang baru. Cuma kita tambah saja elemen Class Point dalam tu. Dan kita bagi kepada pelajar. Alright. Kemudian dia memang sesuai dengan ciri-ciri PowerPoint yang sedia ada. Okay, memang sesuai. Cikgu tak perlu buat apa-apa pun. Cikgu tambah Class Point je, cikgu terus dah boleh guna. Alright, itu yang saya nampak lah. Sangat memudahkan. Okay, so ini adalah elemen-elemen dalam dalam Class Point tau. Kalau kita dah tambah Class Point dalam PowerPoint kita, kita akan ada semua benda ni. Kita boleh guna pen sebagai annotation. Okay, ni pen ni boleh guna sebagai annotation. Pen ni pun boleh tukar warna. Okay, ikut cikgu nak warna apa. Biru, merah, hitam, terpulang pada cikgu. Boleh guna highlighter. Okay, nak mention term-term yang penting ke. Ada laser pointer juga. Semasa cikgu explain nak tunjuk kat pelajar, ada laser pointer. Dah tulis-tulis content salah, boleh eraser, padam. Okay, ada whiteboard, ada blackboard, ada rule board juga. Okay, kemudian ni antara elemen yang saya suka lah. Okay, dia ada soalan. Boleh buat multiple choice, objective question, soalan objektif. Boleh bagi soalan short answer, soalan pendek. Okay. Siapa nama awak? Nama saya Mariam. Short answer. Boleh guna image upload. Okay, pelajar, kita suruh pelajar, okay, sila ambil gambar bunga yang ada pokok yang berdaun urat jejala. Macam tu contoh. So pelajar pun cari kat sekeliling rumah, ambil gambar, tunjuk kat kita. Okay.
Kemudian slide drawing. Boleh lukis dekat slide. Kita bagi pada pelajar, pelajar lukis. Kemudian word cloud ni macam exit card lah. Kita boleh tahu apa refleksi kita selepas kita buat aktiviti pengajaran. Okay, quick poll ni selalunya saya guna untuk apa? Dia pun selalunya saya guna untuk refleksi. Kadang-kadang diorang ni segan-segan nak cakap kan. Seronok ke, faham ke, tak faham ke kan. Quick poll ni macam kita terus bagi pilihan jawapan lah. Faham tak cikgu ajar hari ni? A, faham. B, tak faham sangat cikgu. C, cikgu kena explain lagi. D, tak faham langsung. So, diorang pilih jawapan saja. Tu quick poll. Nanti kita tengoklah, oh ada 50%, 50% daripada pelajar kita tak berapa faham pun sangat sebenarnya. So, ini yang membantu kita buat secara keseluruhan lah penilaian kita punya aktiviti PDPR. Okay, pick a name. Ni pun saya selalu guna sebab apa? Kita punya pelajar, masalah kita adalah masalah saya lah. Saya rasa cikgu tak tahulah cikgu punya masalah, cikgu hadapi masalah yang sama ke tidak. Kita cakap seorang-seorang kan macam Dora the Explorer. Okay, apakah kita cakap seorang-seorang, kita tanya soalan, kita jawab soalan kita sendiri. Budak tak jawab pun, pelajar tak jawab pun soalan kita. Sampailah ke sudah 2-3 minit tunggu. Any answer, any response, senyap je kan. Okay, so dengan cara pick a name ni, semua pelajar dia ada potensi untuk jawab soalan. Okay, kita pun tak tahu siapa kita pilih. Kita tekan, kita tengok, oh Ali kena jawab soalan. Ambil, Ali kena jawab. So semua orang ada potensi untuk jawab soalan. Kalau tidak asyik orang yang sama je, A je jawab soalan kan, yang lain senyap je. So ini kita nak bagi peluang semua pelajar dia boleh jawab soalan tu. Dia ada peluang untuk jawab soalan. Okay, kemudian kita boleh simpan evidence, simpan apa yang pelajar jawab tu sebagai kita punya slide. Sebahagian daripada slide. Itu sebabnya kalau kita guna class point ni dalam PowerPoint, kalau macam saya guna dalam 40 PowerPoint saja, 40 slide dalam PDPR. Tiba-tiba dah habis aktiviti PDPR, dah jadi 60 slide. Kenapa? Sebab termasuk dengan jawapan pelajar yang sebagai evidence tu. Alright? Okay, kemudian slide viewer. Boleh nampak apa yang ada. Okay, leaderboard. Leaderboard ni untuk live competition. Cikgu nak buat aktiviti quiz secara live dengan pelajar. Okay, so dari situ tak ada apa-apa sangat pun. Kalau saya buat sebab kita nak bagi pelajar tu rasa ada persaingan lah. Dia serodok, aku dapat dulu, aku dapat paling cepat. So nanti kita boleh tunjuk, hari ni punya quiz nombor 1 adalah Ahmad. Macam tu. So nanti next soalan nanti dia kata, cikgu saya nak dapatkan juga nombor 1, nak kalahkan Ahmad tu. So kita boleh guna leaderboard dalam live competition. Q&A dalam soalan pelajar boleh tanyalah semasa sesi pengajaran. Dan kita boleh juga share kita punya PowerPoint tu sebagai PDF untuk diserahkan kepada pelajar. Okay, ini antara tool. Alat-alat bantuan dalam class point kita. Okay. So, kalau cikgu nak terus buat hands on pun boleh. Okay, saya tak boleh nak download terus sebab saya punya laptop dengan PC semua dah ada class point. So, saya tunjuk cara je. Kalau cikgu nak terus buat pun boleh. Okay, cikgu pergi Google, cikgu masuk yang ini. Okay, nak terus buat pun boleh ya. Class point interactive classroom quiz in PowerPoint. So, cikgu klik yang ini. Okay, sebelum tu tengok dulu laptop cikgu mesti ada Windows sekurang-kurangnya. Okay, Windows 7, 8, 10. Dan Office cikgu kenalah sekurang-kurangnya 2013 dan juga package sekarang kebanyakan kita dah ada Office 365 kan. So tak ada masalah lah. Cuma nak minta maaf yang guna Apple ni tak memenuhi sangat. Belum lagi. Class point ni belum sesuai lagi untuk Apple. MacBook semua tu ya. Okay. Ada yang hands on ke? Ke nak dengar dulu? Kalau yang hands on, klik ni ya. Cikgu ambil yang ini tau. Yang ini sebab kalau ini adalah untuk, sekejap saya buat warna lain lah. Okay. Blue ni yang saya buat blue ni. Ini untuk pelajar join kelas kita. Nanti kita dah ada class point untuk bagi kat pelajar, kod untuk bagi kat pelajar supaya pelajar boleh join. Okay, kita isi ni. Okay, kat asal hands on. Okay. Terus je klik. Okay, klik, masukkan kat sini. Okay, lepas tu cikgu akan nampak paparan ini. Okay, interactive
interactive quiz in PowerPoint. Alright. So cikgu ambil yang ini. Allah. Saya tak suka. Sekejap ya. Okay, cikgu ambil yang ini. Download now. Ataupun free download pun boleh. Okay. Mana-mana lah. Yang ini untuk pelajar tau. Yang join kelas ni untuk pelajar. So bukan cikgu lah. Cikgu ambil yang warna red colour yang cikgu saya tandakan ya. Download now. Okay. Gantung kepada internet. Kalau lambat internet, dia lambatlah download dia. Okay. Kemudian akan jumpa yang ini. Alright, download ClassPoint for free. So cikgu masukkan nama cikgu, masukkan email dan organisation. Okay. Email yang cikgu nak guna. Tak kisah ya, guna personal pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada privilege pun untuk yang MOE ke apa, dia tak macam Canva ke apa kan. Dia sama je. Okay, dah masukkan semua. Cikgu klik download now. Alright. Dah ya Kak Aisyah, okay? Boleh? Alright. Kemudian kan, okay, akan keluar paparan ini. Okay. Akan keluar paparan ini. Thank you for choosing ClassPoint. Cikgu nampak dekat bawah ni, dia akan terus install yang ini kan? Betul tak? Okay. Ni Organisation tu boleh letak KPM je kat ni. Tak ada masalah. Boleh ya, dapat yang ini. Thank you for choosing ClassPoint. So dia akan install lah benda ni. ClassPoint setup ni bawah ni. Okay. Kemudian. Okay. Dah install, dah complete, cikgu tekan next je tau. Saya tak boleh tunjuk yang tu sebab saya dah complete, saya dah download habis. Okay. So nanti dapat sampai ni. Dia ada next. Cikgu tekan next je. Sampailah cikgu dapat installation completed. Open PowerPoint to start using ClassPoint. Okay. Kalau ada masalah sebelum awak nak sebelum cikgu nak install, sebelum cikgu nak install tu, kalau masalah mungkin cikgu dah terbuka PowerPoint kat mana-mana. So kena tutup dulu. Sama Cikgu Hamidah, belum habis lagi Cikgu Hamidah cakap terima kasih dah. Okay, dah dapat ni, dah installation completed, dah dapat yang ini dan kita akan pergi next step. Okay ya, boleh ya semua? Tengah loading, okay tak apa, pelan-pelan. Yang lain kita tunggu kawan-kawan sekejap ya. Ti, buat sekali tak Ti? Cubalah buat juga Ti. Okay, boleh? Okay, Kak Aisyah okay? Tu Cikgu Saadah dah letak dalam chat untuk isi kehadiran ya cikgu untuk dapat point dalam SLKPM. Okay, sudah dapat ni ya. Installation completed, open PowerPoint to start using ClassPoint. Okay, so cikgu klik open PowerPoint tu, cikgu akan dapat paparan ini. Okay. Alright, so ada nampak tanda sign up ni. Kan, sign up ni, cikgu klik sign up. So cikgu akan dapat paparan ini.
dan cikgu isikan. Okay, pilihlah. Use first name, last name, organisation. Itu saya punya lah tu. Boleh je ikut Cikgu Siti, Cikgu Asia, Cikgu Rohani. Okay, selesai. Klik next ya. Terus klik next lah. Okay, dan lepas itu akan dapat paparan ini. Betul tak? Ini dulu ya. Dapat paparan ini. Masukkan password. Create cikgu punya own password. Okay, password ni yang sedang ingat tau. Sebab dia tak ada auto save. Bukan apa. Selalu kalau kita punya handphone apa nak suruh memorize kita punya password kan. Class point dia tak ada. So cikgu kena ingat cikgu punya password. Sebab kalau nak guna nanti kadang-kadang kita dah sign out kan. Dia nak tanya balik. Okay. So yang senang ingat. So cikgu klik next dan cikgu akan dapat paparan ini. Okay. Dia akan hantar email dia akan hantar 6 digit verification ni. Okay. Pada email yang cikgu daftarkan. Okay. So nanti cikgu check email cikgu ni. Masukkan code verification tu dekat dalam ni. Okay. Dan cikgu klik next. Kita harap tak blackout ya sebab dah berapa kali blackout sebenarnya ni. So kalau blackout saya minta maaf lah. Okay, settle yang ini. Step yang open PowerPoint. Okay, kejap. Ini Faiza. Okay, dah dapat ni. Klik je open PowerPoint tu. Okay, dah klik open PowerPoint. Nanti akan dapat ini. Boleh Faiza? Tak boleh lah Kak Yam, tapi tak apa Kak Yam teruskan dulu. Faizah tengok dulu. Faiza start kat mana? Sini Ini kot sebab dia punya guna WPS Office kot. Oh, faham. Tak apa, pelan-pelan ya. Okay. Terima kasih. Sama. Alright. Macam terlalu cepat loh. Terlalu cepat. Okay, saya ulang. Sorry. Sampai mana? Cikgu sampai mana tadi? Ini dah. Dia cakap thank you for apa? Thank you for. Sekejap ya. Saya Thank you for choosing class point. Itu betul ah? Kata betul atau tidak? Sekejap. Allah dia. Ya. Cikgu dapat yang ini ke? Betul. Ke ini? Yang mana satu? Yang ni ya, yang ni. Yang ini. Ni, alright. Yang ini dah dapat, ini dah ada installation tak kat bawah ni? Nampak tak yang saya tanda tu? Ada tak dia keluar pop-up yang ni? Tak ada. Tak ada? Dia tak ada. Tak ada. Dia ada keluar steps dia je, download first and then install and sign up. And then watch video tutorials. Oh, mungkin kejap. Watch sign up. Cuba sign up. Sign up. Tak ada pun apa-apa. Dia keluar yang macam ni ke? Kat ni? Sama tak? Dia tak keluar macam tu. Dia keluar lain Dia keluar yang kita klik sign up tu, dia keluar sign dekat bawah. Ini ada tadi kan? Ini dah isi kan? Ini tadi ada. Ada isi. Download dah. Download dah. Download. Keluar ni. Ni, tapi tak ada yang ini. Tak ada. Oh, sebab selalunya dia auto. Cuba Kak Ani try again. Try again. Mana ada try again? Tak ada. Allahu Akbar. Kejap ya. Saya pun confused juga tu kenapa tak boleh ya. Kejap ya, saya try.
Yang lain, cikgu lain boleh teruskan dulu. Kalau guna handphone tak boleh. Handphone tak? Sebab kita sebagai cikgu kak. Kalau join tak apa. Oh, kita patutlah saya join. guna handphone sekejap. Oh ya ke? Ya. Tak ada sangat ni Kak Ani. Handphone tak boleh Kak Ani sebab dia nak dia nak set up dalam ni, dalam tu. Kena guna laptop cikgu. Ani ni comel sangat. Okay. Cik Ustaz dah okey kan? Ustaz dah terror dah. Alright, so saya teruskan ya. Tak apa yang ada masalah nanti boleh tanya lagi. Okay, so sampai sini tadi. Tak. Okay, sampai sini kita dah sampai ke verification code ya. Okay. Kemudian akan dapat macam ni tau cikgu paparan dia, welcome to ClassPoint. Okay, ClassPoint turns your PowerPoint slide interaction to build a strong two-way engagement. Okay, dah sampai tahulah akan dapat paparan ini. Okay, so ada perkataan watch video tutorial. Kalau cikgu nak tengok pun boleh tengok, belajar sendiri pun tak ada masalah. Okay, dan bila cikgu buka PowerPoint cikgu, paparannya adalah begini. Yang ni yang kat bawah ni. Okay, cikgu dah sign up tau. So that's why cikgu dah nak. Kak Ani, Kak Ani mute Kak Ani. Okay, siap. Sorry Kak Ani. Okay, so nampak tak ni? Ada nama cikgu dah. Alright. Okay, so kalau sebelum cikgu upgrade ke Pro, cikgu akan adalah upgrade to Pro ni punya notification lah dekat sini. Ada nampak slide cikgu. Alright, macam mana nak nampak ni? Oh, saya lupa nak tunjuk. Okay, dekat atas ni, kat bahagian atas ni, cikgu klik. Nampak ke? Ke nak pakai warna biru? Saya pakai warna biru lah ya. Okay, cikgu klik dekat Inno ClassPoint dekat hujung tu. Kalau cikgu dah sign up, okay, so akan adalah ini Inno ClassPoint pada PowerPoint cikgu. Okay, so cikgu bila klik tu cikgu akan nampak nama cikgu. Bila cikgu dah nampak nama cikgu, maksudnya cikgu dah sign in. Dah sign in ke ClassPoint. Okay, jangan upgrade dulu, nanti dulu kita tengok dulu apa beza upgrade Pro dengan basic. Sekarang ni yang kita awal-awal ni is basic. Yang asas, yang basic dulu. Okay, sampai sini boleh? Okay, so paparan cikgu akan dapat begini. Ni paparan yang sebenar lah. Cikgu buka PowerPoint cikgu akan dapat paparan ini. So cikgu nampak nama cikgu di sini. Allahu Akbar. Dia tak keluar. Sorry. Okay, nama cikgu. Kemudian cikgu nampak ada word ni. Okay, kemudian ada nampak ni pen cikgu. Cikgu saya tak aktifkan dua pen yang gini. Okay, ada hitam, merah dan biru. Alright, yang ini boleh tukar ya cikgu warna-warnanya. Kemudian kita ada whiteboard background. Ini pun boleh tukar bergantung pada cikgu nak guna whiteboard apa. Okay, kemudian ini adalah jenis soalan yang kita boleh gunakan dalam kita punya PowerPoint slide. Kita ada multiple choice, kita ada word cloud, kita ada short answer, slide drawing and image upload. Alright. Kemudian kita ada share PDF di sini untuk kita share dalam bentuk PDF kepada pelajar. Alright. Kita ada leaderboard untuk live competition tadi dan juga kalau cikgu nak delete respon nak guna dekat kelas lain, cikgu boleh delete all respon. Tak perlu nak delete satu-satu. Okay. Ni yang kita akan gunakan lah. Boleh ya cikgu dapat paparan ini. Okay. Sebelum kita nak gunakan, lepas ni saya nak masuk quiz. Ada quiz sikit untuk cikgu sempena hari kemerdekaan. Okay, so baru cikgu nampak paparan pada plaza tu macam mana. Alright.
Okay, setakat ni okey? Di sini ada soalan? Jangan risau kalau cikgu ada masalah lepas ni boleh tanya saya. Okay, saya tunjuk dulu harga-harganya dan perbezaan ya. Okay, so sekarang saya Alhamdulillah dah ambil yang pro sebabnya satu adalah bilangan pelajar saya tak menepati yang free punya. Okay, untuk yang basic free, dia limitkan dalam satu PowerPoint presentation, cikgu boleh sediakan 5 soalan dalam satu PowerPoint presentation. Ya Allah, tersilap tekan sorry cikgu. Okay, 5 question ya. Dalam satu PowerPoint presentation. Maksudnya kalau cikgu guna untuk 4D1, PowerPoint untuk 4D1 tu ada 5 soalan je boleh letak. Okay, nanti kat 4D2 5 soalan lagi. 4D3 5 soalan lagi. Boleh tukar-tukar soalan. Okay, tapi limitnya hanya 5 question, 5 soalan. Okay, pelajar 25 orang maksimum. Okay, ini basic yang free tak payah bayar. Okay, kemudian boleh guna semua all question type, tak ada limited. Cikgu boleh guna short answer, multiple choice, slide drawing, image upload, tak ada masalah. Boleh guna semua. Okay, kemudian boleh guna leaderboard, tak ada masalah. Dan boleh conteng-conteng dekat kita punya slide. Okay, kita boleh conteng semasa kita explain the content, kita boleh terangkan kepada pelajar. Dan tetap juga ada digital whiteboard. Okay, ini basic punya class point lah yang cikgu dapat sekarang. Kalau cikgu dah download, so ini yang cikgu dapat. Kalau kita upgrade kepada pro, okay, so dia akan kira monthly setiap bulan adalah RM8.90 US dollar. So kena ikut current punya rate untuk tukar jadi ringgit Malaysia tau. Dia berubah-ubah lah. Macam saya hari tu dapat sebulan RM32. Tapi sebab ada promotion, saya ambil yang untuk 6 bulan pertama ada promotion lah. Dia kira RM60 untuk 6 bulan. Tu kena rajin tengok class point. Dia ada promotion, kita masukkan kod, dapatlah. So dapat unlimited question. Okay, tak kisah nak letak 50 soalan pun boleh. Nak maksimum 200 pelajar. Dan kita boleh export dia punya jawapan pelajar tu. Ikut soalan 1, siapa betul, soalan 2, siapa salah, semua tu dalam bentuk CSV. Macam Excel. Okay, dan juga dapat premium support. Okay, so cikgu boleh pilih berbaloi ke tak nak tukar pro ataupun boleh guna basic sahaja. Kalau pelajar cikgu tak ramai, boleh je guna basic. Ini pun dah cukup sebenarnya. Yang basic ni sangat cukup dah. Alright. Sebab saya ada kekangan pelajar. Kebanyakan pelajar lebih daripada 25. So kena ambil yang pro nak bagi semua pelajar dapat jawab soalan dan dapat join class point. Okay ya? So ini adalah dia punya pricing harganya. Okay, ini contoh. Saya nak tunjuk contoh. Okay, macam mana kita nak guna annotation. Kejap ya, saya tunjuk share screen. Kalau laju sangat cakap ya cikgu. Okay. So ini paparan cikgu tau. Saya tunjuk share screen dah ni ke window dah. Alright, so saya nak tunjuk macam mana kita nak gunakan annotate dalam class point ya. So bila cikgu nak tunjuk kat pelajar, macam biasa kita tekan slideshow kan yang bawah ni. Right, klik slideshow. So apa yang cikgu nampak, ini paparan cikgu. Cikgu nampak tak ada class code dekat sini? Okay, apa kata cikgu masuk classpoint.app dan cikgu join kelas saya sekarang. Sekejap ya. Okay, masuk kod kelas saya adalah 42810. Okay. Boleh join sekarang?
Masuk classpoint.app dan masukkan kod tu. Saya ada letak kod dekat dalam chat ya. Okay, so cikgu nampak tak bilangan pelajar dah bertambah kan? So kalau tengok siapa yang dah masuk kelas, okay, boleh tengok siapa yang dah masuk tahu kat sini. Okay, Cikgu Tan, Cikgu Man, Cikgu Hamidah, okay, Cikgu Laili dah masuk dah. So kita boleh tengok lah pelajar kita. Siapa yang tak masuk lagi ni, masuk cepat, masuk cepat. Macam tu lah. Cikgu Saadah. Alright. So cikgu boleh nampak kat sini pelajar yang dah masuk kelas kita tau. Kalau susah sangat, cikgu boleh suruh cikgu pelajar scan QR code kat sini pun boleh. Okay, ada QR code kat situ kan? Boleh scan. Okay. So apa yang cikgu dekat, kalau cikgu masuk by handphone kan, cikgu masuk kat handphone, itu paparan pelajar lah. Itu paparan pelajar. Apa yang pelajar nampak. Dia tak nampak tau yang ni, kecuali cikgu tunjuk share screen. Kalau cikgu tunjuk window screen tu tak ada kan? Ini, ni tak nampak, ni cikgu je nampak. So kita boleh tahu ya. Okay, ada 5 orang lagi tak masuk, cepat-cepat masuk, cepat nak tengok soalan ni. Macam tu. Okay, so ni boleh tutup. Tutup pun tak apa, boleh lagi masuk, tak ada masalah. So cikgu nampak ada 13 orang masuk kelas cikgu. Oh sorry. Tak boleh sebab. Okay, ada 13 orang yang masuk kelas cikgu sekarang. Alright, so bawah. Ya, Cikgu Lusumeng. Ada soalan? Okay, nampak tak paparan bawah ni? Okay, bawah ni, ini ada arrow ni nak tunjuk-tunjuk lah. Guna arrow kan. Yang ini laser point. Laser point, cikgu nak explain, cikgu boleh gunakan laser point nak tunjuk, okay, first profit level is producer. Okay, apa dia? Second profit level is known as primary consumer. Okay, terangkan kat pelajar. Okay, kemudian yang ini, macam tadi kita cakap, cikgu saya dah bagi tahu kita boleh tukar yang ini warna. Cikgu nak warna biru, purple, merah, ungu boleh. Alright. Ni ya, boleh tukar. Ini adalah dia punya annotate. Okay, boleh conteng-conteng kat sini. Okay, dan ada highlighter untuk highlight. Alright. Okay, dan ada eraser untuk padam balik. Kalau tak jadi, padam. Okay. Kemudian, okay, nampak yang ini? Mouse saya okay, whiteboard kan? Okay, whiteboard ni bila cikgu klik, dia akan keluar paparan. Okay, whiteboard, blackboard and rule paper. Okay, yang ini sebenarnya cikgu boleh ganti di, nanti saya tunjuk macam mana nak ganti. Kalau untuk utama cikgu Maths, dia nak guna graph paper kan. Cikgu boleh siap-siap dah download graph paper dalam ni. So nanti boleh guna dengan pelajar terus, nak tunjuk cara. Okay, kalau contohnya masa cikgu explain, kita nak terangkan, oh macam mana nak terangkan apa energy flow ni, pemindahan tenaga daripada producer ke primary consumer. Okay. Tapi tak nak keluar daripada presentation ni. So cikgu klik je. Contoh blackboard. Okay, so kalau guna dia akan keluar terus blackboard. Okay, so cikgu boleh conteng kat sini. Pilihlah yang kontras kan dia punya tu. Primary consumer akan eat producer. Contoh ya. Okay. So itu kalau kita pilih whiteboard. Alright. Dan ini akan masuk dalam kita punya slide presentation ya. Akan tambahlah dalam kita punya slide presentation. Okay. So boleh ya. So ini whiteboard, ini quick poll. Cikgu saya tunjuk dulu ya cikgu. Quick poll ni adalah bila kita tekan, nampak ada true, false, yes, no, unsure and feedback 5 level. Okay. Kalau cikgu nak tanya, selalunya saya guna ni, kita boleh guna untuk refleksi pelajar sama ada dia faham ke tak faham. Cikgu boleh klik yes, no, unsure. Okay, so dia akan keluar macam ni. So nanti pelajar kena jawab. Macam tu. Okay, ini saya tunjuk je. Alright. Dan ini adalah quick poll. Ini adalah pick a name. Okay, pick a name ni boleh pilih nama. Ni yang macam tadi saya bagi tahu yang kita nak pilih pelajar kan. So ada 13 orang.
dia akan keluar 13 kad yang berwarna-warni. Dan 13 kad ni ada semua nama pelajar yang dah masuk classpoint.app, yang dah masuk ikut kelas kod kita. So contoh cikgu nak bagi soalan, cikgu tak nak orang yang sama je jawab soalan kan. Okay, soalan ni, apakah nama lagu rasmi negara Malaysia? Betul ke tak tu? Okay. So cikgu tak nak orang yang sama, cikgu pilih. Okay, hari ni cikgu nak pilih warna, cikgu suka sangat warna purple. Okay, kita klik purple. Cikgu Siti Halim kena jawab macam tu. Kita boleh pilih nama. So kalau klik yang lain, okay. So dia tak fix, dia random. So kalau cikgu nak tukar warna, nak tukar balik susunan ni, cikgu pilih reset. Okay. Dia akan ada pula yang lain. Alright, so semua pelajar dia kena jawab dan kita pun tak tahu siapa kena jawab lepas ni. So dia orang kena bersedia. Okay. So benda ni pun bagus sebenarnya. Tak ada ikon, tak ada ikon apa kat ni. Ni dekat paparan cikgu tahu kat ni. Ni paparan saya. Paparan pelajar dia tak ada tahu benda ni. Okay. Alright, yang ini pula nampak piala kan? Piala ni untuk live competition, quiz secara langsung dengan pelajar untuk dapatkan ranking tu. Okay. So saya dah terangkan bawah ni dan cikgu nampak kalau bawah ni mengganggu cikgu punya slide presentation, nanti kita buat ya, cikgu tak ada, nanti kita buat live competition, okay? Alright, kalau mengganggu cikgu boleh klik ni hide toolbar, cikgu klik, dia akan tertutup, tak ada. Kalau cikgu klik balik, dia ada balik, okay? Alright? Okay. So can we start now? Kita mulakan quiz kita. Nak tengok macam mana. Okay. So sekarang yang dah masuk dalam kelas, boleh cuba jawab. Ni adalah multiple choice. Okay, Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun apa? So bagi pilihan A, B, C. Okay, cikgu kena klik apa? Cikgu kena klik sini. Multiple choice kat bawah ni. Klikkan dia, barulah soalan tu pelajar akan dapat. Okay. So ini paparan cikgu. Alright. So boleh jawab soalan, boleh jawab sekarang. Okay. Alright. So ini adalah jawapan yang pelajar dah jawab. So cikgu nampak tak bilangan yang green colour ni, warna hijau tu dia bertambah. Maksudnya 8 orang dah jawab. Okay, yang bawah ni. Ni adalah kita ada 13 orang tapi 8 orang je jawab soalan. So mana lagi 5? So cikgu boleh minta respon pelajar. Lagi 5 orang cepat jawab. Yang ini adalah masa. Masa menjawab. Cikgu nak limit berapa? 1 minit ke berapa? Close submission ni cikgu yang kontrol sendiri. Muzik saya stopkan ya sebab macam dengar kuat sangat pula rasa. Boleh nak pasang tak apa. Kau nak stop pun boleh. Okay, so cikgu tentukan masa sendiri. Sama ada cikgu nak tunggu. Okay, semua pelajar cepat jawab. Kadang-kadang ada pelajar, cikgu tunggu. Tunggulah jap. Bagi semua orang ada peluang untuk menjawab. Okay, kalau rasa dah okay, saya close submission ya. Okay, live status ni adalah apa yang sedang berlaku sekarang. Okay, so cikgu nampak. So 10 orang dah submit. Yang dah hantar jawapan. Ada 4 orang lagi ni. Tak hantar lagi siapa. Kita boleh sebut nama. Okay, alright. Okay, ini live status sekarang lah. So, bila kita close submission, cikgu close. Tak faham boleh tanya ya cikgu. Okay, so cikgu nampak paparan ini. Okay, yang ini tolong ingat sebab kita nak jadikan evidence ni dalam kita punya PBD. Okay, cikgu nampak tak ni? Insert result as slide. Boleh shooting. Okay, cikgu klik ni. Insert result as slide ni kena klik sebab nak masuk dalam kita punya PowerPoint slide presentation kita. Okay, klik insert result as slide. So dia akan masuk dekat dalam kita punya PowerPoint presentation dan juga klik save for review bawah ni. Kena klik dua-dua tu kena ingat. Setiap kali cikgu buat latihan dengan pelajar, buat quiz, kena klik dua benda ni. Okay, save for review. So dia dah masuk dalam slide cikgu. Okay. So boleh bagi tahu pelajar, okay, 10 orang jawab A. Jawapan yang betul adalah boleh klik balik. Apa jawapan yang betul is A. Jawapan dia A. So bagus. Tahniah 10 orang ni dah jawab betul A. Okay.
Alright, so nanti cikgu punya soalan yang tadi, ingat tak saya punya box tadi warna blue kan, blue purple, multiple choice. Tapi bila kita dah bagi soalan kat pelajar, dia akan tukar jadi warna hijau. So bila cikgu klik view respon, apa yang jadi? Akan keluar balik jawapan pelajar tadi. Boleh faham? Okay? So contoh next time nak gunakan, contohlah nak tanya balik kan, boleh restart balik, tak ada masalah. Boleh restart balik. So dia akan keluar balik, okay? Saya ni tak payah jawab lah, saya tunjuk je. Okay? So dia jadi, bila cikgu restart dia jadi purple ke blue ni, purple blue balik. Okay, boleh? Maka ini lagi boleh jawab semula lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh jawab semula. Untuk kelas lain kita boleh buat. Okay? Alright. So boleh faham macam yes. Sorry, saya nak tanya soalan yang slide itu simpan. Lepas tu saya ke kelas yang baru, saya juga guna PowerPoint yang sama mah. Boleh, ada boleh. Adakah slide itu, slide itu ada simpan dalam sana lah? Ada simpan. Sekejap saya tunjuk. Okay, cikgu keluar. Keep lah ya, saya keep. Okay. So apa yang jadi, nampak tak? Ni dia pun jawapan pelajar tadi. Okay, ni jawapan pelajar tadi. So 10 orang. Kita dapatlah dia punya respon dia. Okay, so nanti nak pakai untuk kelas lain, cikgu boleh pilih ignore tadi, atas. Okay, nampak tak? Delete all respon. Cikgu delete all respon ni. So akan hilanglah balik segala respon. Tapi simpanlah dulu untuk cikgu punya evidence kan. Simpan dulu sebelum tu. Untuk guna next class, cikgu delete all respon. So dah tak ada lah. Respon-respon tu, pelajar punya jawapan tu dah tak ada. Okay? Kak Yam, maksudnya contohnya dah ngajar satu kelas, dah ada respon semua. Kita save a copy dulu ke baru delete mana, tak faham? Save dulu untuk evidence kelas tu kan. Contoh 4D1. Kita Contoh save dulu. Save it, simpan dalam, ada bagilah nama dia. Okay, 4D1, topik berapa. Kemudian baru klik delete all respon tu. Maknanya baru boleh ngajar untuk 4B1 pula lah. Oh alah, hari tu tak buat habis dah. Okay. Tak apa. Okay, boleh? Alright, kita pergi next question. Cikgu tekan balik ya. Saya teruskan ya, boleh ya? Okay, so ada lagi beberapa soalan objektif tapi saya tak nak buat dulu. Nanti kita buat live competition. Okay, so ini kalau kita guna short answer. Okay, nampak ya short answer. Saya gunakan short answer sekarang ni. Okay, short answer. Apakah nama ibu negara Malaysia? Okay, saya klikkan short answer ni. So cikgu-cikgu boleh mula jawab sekarang. Pelajar pun boleh jawab sekarang. Okay. So kita tunggulah jawapan pelajar. Nak dengar muzik? Boleh. Yang PowerPoint ini kita sendiri yang buat semua ini kan? Ya. Dia tak sediakan PowerPoint, dia tolong kita mudahkan je. Okay, 7 orang dah jawab. Lagi? Boleh cuba lagi yang lain? Macam tu lah cara-cara mengajar dalam kelas kan. Saya buat macam tu lah. Cepat. Okay, so close submission bergantung pada cikgu lah. Kalau cikgu nak bagi masa lama, terpulang kat cikgu. Kalau cikgu nak bagi, okay dah. Cikgu dalam masa 2 minit je awak kena jawab. Tapi kadang-kadang cikgu kena fikir tahu pelajar, kesian kat dia. Kadang-kadang internet dia tak kuat tahu cikgu. Okay, so bagilah masa kan. Okay, so saya close submission. Okay, close submission. So ingat step tadi, kenapa? Insert result as slide. Ni wajib ya cikgu-cikgu. Wajibul gunnah, wajib. Sorry. Okay, masuk. So dia dah masuk dalam slide. Kalau cikgu perasan dekat belakang tu. Okay, so saya save for review. Dah nampak tak jawapan pelajar? So cikgu Saadah jawab Kuala Lumpur. Okay, so apa yang senang, apa yang seronok adalah cikgu boleh bincang terus jawapan dengan pelajar. So cikgu pilih warna merah. Betul tak Kuala Lumpur? Okay, betul. Tick. Baguslah Saadah, cikgu Saadah. Very good. Good job. Betul tak? Betul. Kalau tiba-tiba jawab salah, ada jawab salah, boleh buat pembetulan terus. Salah ni. Bagi jawapan cikgu yang betul, buat pembetulan sekarang. Okay. So buat pembetulan, tak bolehlah guna ni. Pembetulan mungkin guna dekat di WhatsApp cikgu personal ke, cikgu anggap dia dah buat. Itu macam intervensi lah kan. Dia dah buat
penambahbaikan lah jawapan dia. Okay? Boleh? Senang kan? Terus je boleh check. Ini dah masuk dekat dalam cikgu punya slide. Tahu? Okay, kalau saya tunjuk nampak tak ada 4 ni titik. Kalau tunjuk ni dia akan nampak kita punya semua slide. So nampak tak? Okay, dah masuk dah ni. So kalau ada 30 pelajar, ada banyaklah lagi slide yang ada jawapan pelajar ni. Okay? Alright, itu kalau guna short answer. Okay, next question. Okay, ini kalau guna slide drawing. Nampak ya, saya bagi slide drawing bawah tu. Okay. So, suruh pelajar jawab. Kita klik slide drawing. Ni cikgu kena gariskan lah. Padankan jawapan yang sesuai. Okay, Cikgu Limpeli pantas. Bagus. Okay, saya bagi peluang yang lain. Cuba, bagus. Cikgu Saadah dah jawab. Okay, Cikgu Maizatul. Okay, Salah Suzana. MJ berliku-liku ya. Nak sampai ke Perlis tu jauh sangat ya Cikgu MJ. Okay, so ini contoh lah. Contoh slide drawing ya. Ada siapa lagi nak cuba tak? Ataupun saya close submission. Okay. So apa-apa sajalah kalau cikgu nak buat, kalau contoh cikgu matematik kan nak buat graf, nak suruh lukis graf kan. So cikgu boleh letakkan dekat slide tu graf lah, kertas graf. Kat slide yang cikgu sediakan tu letak kertas graf, buat soalan terus kat situ. So pelajar akan dapat kertas graf tu lah. So dia akan conteng di kertas graf itu. Okay, saya nampak cikgu Mat ni banyaklah kelebihan kat sini. Okay, untuk slide drawing ni. Tapi kadang-kadang pelajar ni masalah dia, dia punya paparan tu terlalu kecil kan. Suruh dia buat landscape tau. Kadang cikgu kecil sangat, macam mana saya nak tulis, saya nak tarik kan. Sebab dia buat portrait, so dia kecil lah nampak, suruh dia buat landscape. Nanti bolehlah tarik jauh sikit. Okay, so saya close submission. Amboi Cikgu Abu, pindah negara lain dah ke? Sampai tak tahu tu. Okay, so I close the submission, saya close submission. Alright. So kita insert result as slide, kena ingat step ni. So dia akan masuk dekat dalam PowerPoint cikgu, boleh simpan sebagai evidence. Ambil masa sikit sebab dia slide drawing kan. Cikgu save for review. So apa jadi? Nampak tak? So kita akan nampak apa yang pelajar jawab dan ada nama dia sekali kat bawah tu. So kita tahulah siapa yang jawab. Okay, so ni adalah jawapan daripada Cikgu Limpeli. Betul ke salah? Boleh tanda terus. Betul, betul, betul. So dapat berapa? 3/3. Good. Contoh. Alright. Next pun boleh juga. Okay. Cikgu ini dia guna, sorry ya, cikgu ini dia guna data yang mana ke? Okay, nanti saya terangkan ya. Nanti kejap. Kita tengok dulu soalan-soalan dulu ya. Okay, dia boleh guna offline ke tidak? Okay. Alright ya. So ni contohnya cikgu. Ada seorang pelajar ni, dia lama sangat duduk overseas, dia salah jawab. So cikgu boleh buat pembetulan terus. Okay, ini bukan Pahang. Bendera ni bendera apa? Terangkan. Ni adalah ini. Okay, ni salah. Suruh dia buat pembetulan macam tu lah contoh ya. Sorry Cikgu Abu, gurau-gurau je. Okay, so next, ada soalan tak yang tadi? Boleh ya? Ni? So ni simpan dah lekat dalam slide cikgu tahu. Okay, nak check balik. Nanti saya tunjuk ya. Okay, so bertambah dah slide cikgu. Adalah dekat dalam slide ni. So ni evidence ya, evidence pelajar. Sebab ada nama terus. Okay. So kita pergi next question. Ni. Nak gunakan image upload. Okay, sarapan apa hari ini? Cikgu ambil lah gambar apa-apa. Tak kisah pun, saya letak je soalan ni. Ambil gambar laptop pun tak apa. Okay.
Cuba ambil gambar dan hantar. Kita tengok apa jadi. Boleh? Wow, sedapnya. Okey, Cikgu Lim Peli sarapan apa tu? Okey, Cikgu Saadah, dia minum air je sarapan, dia diet. Okey, so cikgu boleh hantar gambar lah kat sini. So apa yang saya rasa faedahnya adalah kalaulah contoh kan kita punya jawapan tu macam kena tunjuk pengiraan ke apa ke kan. So ya Allah Kak Aisyah sedapnya. Amboi Cikgu Hamidah. Kudap-kudapan. Okay, so cikgu boleh suruh pelajar buat kat kertas pun tak apa. Kalau mungkin dia susah nak tulis dekat handphone kan, tak ada stylus pen ke apa ke kan. Cikgu suruh dia tulis kat kertas, buat kira-kira kat kertas. Okay, ambil je gambar jawapan dekat kertas tu, suruh dia hantar dekat image upload ni. Okay, tu caranya lah yang paling mudah. Kadang-kadang nak suruh lukis tu susah kan. Nak suruh lukis kat slide tu susah. So cara lain adalah ini. Awak tengok workbook awak muka surat 3. Okay, number 5. Ambil gambar, tengok dah buat ke belum. Itu evidence kita nanti. Dia hantar, so dia jadi evidence kita. So kita boleh bincang semasa kelas. Tak payahlah lepas kelas tu nak kena tengok lagi. Ambil masa kan. Bagi saya lah, memudahkan lah proses sebenarnya. Okay, so kalau submission, thank you yang bagi respon. Okay, insert result slide. Jangan lupa, ni step penting ya. Insert result slide. Dan okay, dah ambil masa sikit sebab dia gambar. Save for review. Okay, so dia akan dapatlah setiap individu tu ada gambar dia. Apa kelas kod? Kelas kodnya 42810 Cikgu Ucia. Okay? So boleh? Alright, so cikgu boleh bincanglah ikut slide image yang upload daripada pelajar secara individu tu. Okay. So ini pun dah masuk dekat dalam cikgu punya slide presentation. So kalau kita tengok dah banyak lah jadi. Daripada tadi 30 berapa? 33 kan? Sekarang dah jadi 38 ni. Ada lagi soalan ni? Okay. So setakat ni boleh tak? Apa, macam mana cara nak masukkan soalan ni? Lupa nak explain yang itu kan? Okay. Sorry ya, kita buat dulu. Baru saya nak explain. Okay, contoh soalan ni kan. Apa yang cikgu kena buat adalah okay, cikgu klik in no class point ni. Okay, dia akan keluar ni kan. Okay, sekejap. Sebelum tu saya buang dulu yang ni. Okay, dah tak ada kan. Alright. So, cikgu boleh pilih kat atas ni. In no class point. Cikgu pilih multiple choice. Okay, klik kat dia. So, dia akan keluar ni paparan dekat sebelah kanan, kiri. Nampak ya ni bahagian ni. Okay, ada macam-macam kan? Okay, multiple choice, number of choice. Okay, oh saya buat. Cikgu ada 3 je, sorry. Tadi tersilap tukar. Ada 3, so buat 3 choice, 3 pilihan. Okay, allow selecting multiple choice. Tak perlu, kalau ada satu jawapan je, satu je lah. Janganlah kelirukan pelajar, dah lah susah nak dapat respon kan? Okay, kemudian has correct answer, ada jawapan betul. Kita pilih jawapan betul apa? Sebab untuk buat, kalau nanti nak buat live competition, kena ada jawapan yang betul tau. So jawapan betul is A, klik A. Okay, alright, so apa jadi? Dah ada dekat dalam cikgu punya slide. Okay. Sama juga kalau nak yang lain lah. Okay. Satu soalan, satu question, satu slide je tau. So, nak pilih kat sini pun boleh. Kat sini pun ada pilihan. Okay, multiple choice, word cloud, show answer, slide drawing, image upload. Boleh pilih kat sini juga. Okay, yang bawah ni, cikgu nampak tak? Start question with slides. Selalunya kita tak pilih yang ni. Maksudnya yang ni, budak-budak pelajar buka slide, dia terus jumpa soalan. So macam tak best lah kan, kita selalu nak explain dulu kan. Okay, minimize result ni tak payah pilih lah. Nanti dia akan tutup, cikgu tak nampak. Okay, close submission after. Ni sebenarnya cikgu, kita boleh tentukan masa. Tapi saya tak galakkan sebab kadang-kadang pelajar internet dia tak berapa stable. Kesian kat pelajar. So kita biar je, kita control sendiri kita punya masa. Tanya dulu, boleh tak? Boleh tak? Dah jawab? Ya. Yeah?
Okay, so ini dia punya option dia lah, pilihan dia. Lalu saya tak pilih pun. Okay. Alright, ni boleh ya. So cikgu boleh pilih nak letak mana-mana. Kalau short answer. Kalau slide drawing. Okay, kalau kita nak buat live competition yang ada piala tu. Okay, dekat sini cikgu dah pilih correct answer. Cikgu kena pilih competition mode kat sini. Okay, so nampak apa jadi? Dia tukar jadi gambar piala kat sini. Kan ada gambar piala pula kat sini. So maksudnya ini dah mode competition. Okay. Okay, mode competition ya. So kita tengok apa yang jadi. Sekejap ya. Okay. Saya tukar dulu semua sebab kita nak buat competition kan. Okay, kena ada lebih daripada satu soalan lah barulah nampak pelajar tu punya apa potensi, kebolehan dia, kemampuan dia. Okay. So kita cuba live competition ya. Alright. So pastikan nak buat live competition kena ada gambar piala tu tahu cikgu. Okay, saya klik multiple choice. Okay. Cikgu boleh jawab. Dah tahu jawapan. Tadi dah jawab dah soalan ni kan. Okay. Cuba jawab cikgu, kita tengok apa jadi. Baru nampak dia punya perubahan. Okay, ni live competition yang cikgu. Kita macam contoh, selalunya saya buat macam satu masa, single period tu, okay, suruh pelajar masuk meet. Kita tengok dia punya, selepas dah habis syllabus kan, bukan syllabus, dah habis topik tu, chapter tu dah habis, chapter 3 dah habis. Kita nak tengok pelajar ni faham ke tak chapter 3. So saya sediakan beberapa soalan objektif, 5 ke 6 ke, tengok ikut TP yang berbeza, tahap penguasaan yang berbeza. Then saya buka setengah jam 30 minit tu hanya untuk jawab soalan dekat class point saja. Okay. So pelajar kena bersedia. Alright. Ada lagi tak nak jawab? Yang masuk 17 orang tapi yang jawab 10 orang je ni. Okay, dah ya. Saya close ya. Kita tengok siapa yang jawab ni. Okay. So ada 10 orang yang jawab, ada 7 orang yang tidak jawab. Okay, tak apa. Kita close submission. Okay. So cikgu nampak tak paparan ini? Okay, apa yang dia tunjuk adalah cikgu boleh tunjukkan correct answer. Correct answer is A, jawapan yang betul. Okay, nampak tak ada leaderboard? Bawah ni kan? Okay, mula-mula insert result dulu. Ni result yang awal tu. Pelajar jawab apa Kemudian bila kita klik leaderboard, apa jadi? Okay, nampak tak dia keluarlah top ranking. Kedudukan. Okay. Ini berdasarkan jawapan yang tepat dan paling pantas tau. So sekarang ni cikgu MJ yang paling pantas jawab soalan. So cikgu MJ is top 1 sekarang. Yang champion lah. So, untuk soalan 1. So yang lain, cikgu Azlina, cikgu Maizatu, cikgu Sada boleh tengok. Okay, aku nak potong dia ni nanti next question. So kena jawab dengan pantas lepas tu. Okay, kita pergi tengok. Yang ni boleh masuk dalam slide juga. Cikgu klik je. Insert a slide. So boleh tunjuk kat pelajar juga ya. Tak ada masalah. Alright, then close. So masuk dekat dalam PowerPoint cikgu Aku nak bagi reward kat pelajar, tak ingat kan nak bagi reward. Saya nak bagi reward lah siapa yang paling pantas dan jawab soalan dengan betul. So boleh tengok yang ni lah. Nak bagi 3 terbaik. Okay, next question. Alright. Cuba jawab lagi. Pantas. Tadi 10 orang kan? Saya tunggu 10 orang ya, saya close submission. Okay, siapakah bapa kemerdekaan negara? Jangan sesiba saya pula yang salah jawab, letak jawapan salah ni. Okay, 11 orang jawab. Ada lagi nak cuba? Okay, saya close submission. 12 orang. Okay, lagi? Boleh, silakan. Saya close ya. Okay, kita close. Okay, cikgu nak tunjuk correct answer pun boleh. So, jawapan yang betul is A. Okay, semua pandai. Okay, insert result slide untuk tunjuk sebagai evidence pelajar. Okay, dan kita tengok leaderboard. Siapa yang dapat nombor 1 ni? Jeng, jeng, jeng. Wah, cikgu Limpeli sudah berjaya memotong cikgu MJ. Okay. Cikgu Rohani mengejar dari belakang. Alright, perlahan-lahan. So,
Boleh tengoklah next ranking tu dia sudah berubah. Okay. Alright. So ini pun boleh tunjuk kat pelajar. So pelajar lepas tu dia akan jadi nak lawan ni. Okay, nampak tak? Saya lupa nak tunjuk satu benda. Show table. Show table ni adalah sekejap ya. Slow sikit pula. Okay. Dia bagi tahu. Okay, Cikgu Limpeli dia jawab soalan 1 dengan 2 betul. Cikgu Hamidah dia tak jawab soalan 2 contoh. Cikgu Faizal dan Cikgu Abu dia tertinggal soalan 1. Adalah dia punya analisis dekat sini. So boleh export. Kalau nak export, kalau tak nak boleh close. Alright. Okay. Kita pergi last question. Sorry, nak tanya. Export itu ialah export ke mana? Excel. Dia punya guru dia akan keluar lah, bukan. Dia bukan terus kepada dia macam Google Classroom dia ada terus markah sana, ada grade semua, bukan ke sana lah. Tak. Macam sebab Google Form dia export ke Google Classroom kan. Itu lain. Ni lain. Okay. Alright, next question. Apakah tema Hari Kemerdekaan pada tahun ini? Okay. Cuba jawab cikgu. Pantas. Siapa yang memotong siapa ni? Alamak, ada yang jawab salah tu. Okay, sudah? Kita bertemakan kemerdekaan hari ini. Okay, so saya close submission ataupun ada lagi yang nak cuba? Okay, saya close ya. Saya close submission. Alright, so cikgu boleh tunjuk correct answer. Jawapan dia adalah B, Malaysia prihatin. Okay, boleh masuk dalam slide. Insert result slide. Okay, so nanti akan tunjuk kepada pelajar. Dan boleh juga tunjuk leaderboard. Okay, siapa yang dah menang sekarang? Wah, Cikgu MJ dah potong Cikgu Limpeli balik. Alright, tahniah Cikgu MJ. So dia menang dalam pertandingan kali ini. Cikgu MJ dah menang. Okay, tahniah. Macam itulah. Okay, so kita boleh nampak pelajar yang paling cepat dan paling tepat menjawab soalan dengan cepat. Okay. Alright. So kalau show table, so kita nampaklah dia punya analisis. Alright. Okay. So boleh close. Okay. Itu contoh untuk live competition. Okay cikgu? Boleh? Okay, satu lagi adalah saya tak masuk leaderboard tadi. Tengok tertinggal, nampak? Saya pun lupa. Leaderboard terlupa nak masuk dalam slide. Okay. So satu lagi adalah, apa yang saya tak masuk lagi adalah ni, word cloud. Nampak tak atas tu, word cloud. Okay, so macam mana nak guna word cloud? Okay, di akhir pengajaran contoh. Di akhir pengajaran ya. Sorry cikgu. Okay, cikgu letak word cloud kat sini. Ambil word cloud. Okay, letak kat sini. Alright, sudah. Then cikgu shows. Okay. Alright, cuba cikgu-cikgu isikan. Apa perasaan cikgu selepas mengikuti program ni? Okey ke tak? Faham ke tak? Boleh ke gunakan? Sesuai tak guna? Okay, boleh cuba cikgu-cikgu? Okay, nampak tak dia punya respon jadi macam mana? Okay. So, pelajar jawab, kalau pelajar jawab sini kita nampaklah ada satu pattern nanti tunjuk. Okay, pelajar yang jawab banyak perkataan tu dia akan jadi paling besar lah nanti. Okay, paling highlight kan. Okay, ada yang kurang faham. Boleh tengok ni. Siapa yang jawab kurang faham ni? Cikgu Rohani tak faham lagi. Tak apa, nanti kita buat intervensi lepas tu. Apakah? Boleh tanya saya tak faham apa benda. Okay, ni siapa excited student? Siapa Cikgu Limpeli jawab? Boleh tengok satu-satu. Okay, tapi janganlah tunjuk kat pelajar. Nanti pelajar dia jadi macam, alah cikgu ni baca pula saya punya. Macam tu. Pelajar kadang tak suka kan. Tengok ni je lah. Nampak, oh ni tak keluar pun pelajar jawab apa. Cuma tengok
apa benda yang dia punya respons sahaja. So, senang kan? Senang lah. Saya rasa semua dia compilekan sekali dalam satu aplikasi saja, class point saja. Kita boleh dapat semua respon. Macam-macam respon kita boleh dapat oleh pelajar. Okay, so saya close submission. Okay, so ini boleh insert result as slide. Okay, save for review kalau nak tunjuk kat pelajar macam ni. Okay, ataupun untuk cikgu punya semangat sendiri je. Seronok, okay, alhamdulillah semua faham. Yeay. Okay. So ini boleh. Nak exit macam biasa je lah. Okay, so dia akan masuk dekat dalam slide cikgu. Alright. Okay, dah tunjuk lah tadi. Okay, kemudian boleh tak tukar kelas kod? Contoh cikgu ajar biologi, contohlah saya ajar biologi kan. 2 kelas contoh. Okay, tapi form 4, kelas yang sama. 4D1, 4D2. Okay, tak nak dah guna kod yang sama ni. Kan nampak ada kelas kod ni 42810 ni. Okay, saya dah guna 4D1 tadi. 4D2 saya tak nak guna kod ni. Tak nak kacau. Sebab 18 orang tu 4D1. Contoh ya, 4D2 nak orang lain pula. So apa cikgu buat? Cikgu klik je kat sini. Okay, dia akan keluar paparan ini. Ni berapa pelajar kita yang join tadi lah. So cikgu buat new class code. Klik new class code. Okay, confirm. So dia akan remove yang tadi. Yang 4D1 punya tadi tu. Confirm. So dah ada kod yang baru. Cikgu bagi kod yang baru kepada pelajar. 76257 76257. Okay? Boleh? Alright. Okay, so soalan tadi apa, kenapa tadi, apa tadi, line kan? Kalau online ke tak kan? Okay, data kuat ke tak? Okay, ini kalau cikgu, kalau kita guna Google Meet, memanglah banyak data kan? Satu Google Meet ni bila kita explain, kalau cikgu guna dalam Google Meet, pelajar akan dengar apa yang cikgu terangkan. Alright, cikgu terangkan, okay, producer ni contohnya adalah plant, pokok-pokok, contoh ya macam tu. Okay, tapi untuk handphone, pelajar kena install, tak perlu install Cikgu Chia sebab dia macam masuk kat Chrome je. Masuk kat Chrome cikgu bagi tadi. Macam saya bagi tadi, saya bagi tadi yang ni kan. Tak ya? Ni tadi kejap ya cikgu. Tak ada pula. Okay. Cikgu bagi ni je kat pelajar. Pelajar klik je tu. Kemudian cikgu bagi kod dia. Kod dia bagi berapa? Tengoklah kod tadi. Macam tadi saya bagi. Yang awal tadi apa? 42810. Contohlah. Okay, bagi kod dia berapa? Ini Telegram juga boleh guna cikgu? Boleh. Sekejap ya, saya terangkan yang itu. Okay. So, kalau kita guna Google Meet sebab kita nak explain. Dalam masa yang sama kita nak explain kepada pelajar dan juga nak dapatkan respon untuk dia jawab soalan kan. Tu kita guna Google Meet lah. Tapi ada satu masalah, Google Meet ni dia data kuat. Okay, apa yang cikgu buat, pelajar dia boleh join secara, tak payah masuk Google Meet. Dia masuk je classpoint.app tu dengan kod yang cikgu bagi. Kod pelajar tau, kod yang cikgu kita guna tu masa cikgu explain tu. Okay, so pelajar boleh tengok slide yang sama. Okay, kalau ada perubahan slide tu dia akan tengok slide yang sama tapi cuma satunya share screen. Apa benda cikgu Abu share screen macam mana? Maksudnya dekat Google Meet ke? Tak ya, dekat Google Meet tu ada share screen apa-apa tak? Nampak kartun kau je. Nampak kartun? Tak ada. Ini gambar yang tadi. PowerPoint tak ada. PowerPoint tadi. PowerPoint. Itu sebab tak keluar kat aku ni. Ni ada. Malaysia macam boleh kan? Ada soalan? Tak ada apa-apa. Yang dekat apa nama tu? Sebab saya dah tukar kod cikgu Abu. Oh, okey. Saya dah tukar kod. Okey, kod bukan baru. 44110 tadi bukan? Bukan. Kod baru 76257. Itu ya salah satu contoh. Terima kasih cikgu Abu bagi satu contoh.
Okay, bila kita tukar kod, budak yang kod lama tu dah tak boleh tengok. So kalau kod baru 76257, siapa yang masuk ni? T Hock Guan. Okay. So dia akan nampak lah apa yang saya tukar ni. So kalau saya tukar slide ni, macam cikgu yang tengok kat Google Meet ni nampak kan saya tukar slide. Okay, saya tukar slide. So cikgu yang masuk dekat classpoint.app tu dia akan nampak perubahan slide ni. Sama lah konsep tadi. Kalau pelajar tak boleh masuk Google Meet, cikgu juga dia masuk dekat classpoint.app tu tanpa masuk Google Meet. So dia akan nampak perubahan slide yang cikgu buat. Cikgu Abu, mute Cikgu Abu. Cikgu Abu naik motor ke pergi mancing? Ada. Cuma kelemahannya pelajar tak dengar apa yang cikgu cakap. Dia tak dengar lah, cikgu nak explain dia tak dengar. Okay, so dia hanya nampak perubahan slide saja. Tapi dia tetap juga boleh jawab soalan. So cikgu boleh collect juga evidence tu daripada pelajar. Okay. Jangan lupa isi link ya tu. Cikgu Saadah ingatkan lagi sekali. Okay. Ataupun, okay, kalau cikgu tak nak buat Google Meet, satu masa je kan tak sempat pun nak explain kat pelajar. Cikgu buat soalan, dah siap PowerPoint, dah siap soalan. Soalan dalam PowerPoint, ada beberapa soalan, 5 soalan contoh kan. Okay, cikgu suruh pelajar join classpoint.app tu, suruh isi kod dan pelajar jawab soalan ikut dalam kelas PowerPoint tu. Cikgu kontrol lah tapinya. Kontrol tu maksudnya cikgu kena on PowerPoint tau, jangan tutup. Nanti pelajar tak boleh jawab soalan macam cikgu Abu tadi. Dia tak nampak lah slide. Cikgu kena on, bagi masa yang tetap. Dalam masa 30 minit sampai pukul 9. Daripada 8.30 sampai pukul 9, you all kena jawab soalan ni. Jawab sekarang. Macam tu. Okay, cikgu kena duduk lah tengoklah PowerPoint tu. Sekali. Janganlah cikgu pun tutup juga PowerPoint so pelajar tak boleh tengok. Boleh? Okay, cikgu. Maka pelajar tak dengar apa-apa pesanan cikgu lah. Kalau cikgu nak guna Telegram boleh? Guna Telegram dengan Telegram itu dia tak ada. Telegram ada cikgu. Ada Telegram ada yang voice call tu kan, video call pun ada, dia boleh share kan. Kat Telegram pun ada. Sebab saya tak nak Telegram tapi tahulah ada apps tu kat Telegram. Contoh pelajar lemah saya ni, kenapa cikgu Abu? Kenapa cikgu Abu tak lemah tu, dapat juga tu. Okay. Boleh? So dia boleh offline sebenarnya. Tak perlu Google Meet. Okay. Sebenarnya ada pilihan banyak. Okay. Ada soalan tak? Ni contoh-contoh ya. Okay. So apa lagi saya nak explain? Ada soalan tak cikgu? Saya rasa macam semua saya dah masuk, saya dah explain. Cikgu boleh tolong ini rekod ini ya. Dalam send dalam grup atau mana-mana. Cikgu boleh tengok semula mah. Okay, boleh. Okay, lagi soalan lain ada? Cikgu Mariam, tadi kata yang basic tu 25 pelajar saja. Betul. Jadi, adakah kemungkinan saya sebab kelas kita lebih daripada 25 tapi nak kekal tu saya guna 2 kelas kod. 2 kelas kod tapi cikgu nak tunjuk satu je. Macam mana? Kecuali kalau cikgu ada dua komputer, 2 device. Kena saya sendirilah, pelajar tak apalah. Cikgu yang kena 2 device. Saya mungkin 2 device tu maksud saya satu guna laptop, saya satu guna control lah. Boleh? Boleh faham. Ataupun satu lagi cara, Cikgu Limpeli, masuk 25 orang tu masuk dekat Google Meet kan. Lagi 5 orang tu dia jawab offline. Dia jawab kat website ke apa tapi dia tengok slide based on Google Meet punya slide. Dia tak perlu masuk class point. Okay, faham juga. Okay, ada lagi soalan lain? Sama-sama Cikgu Mai Zatul. Cik baik ada comel belakang tu. Ada soalan lain tak? Saya buka pada soalan. Kalau ada apa-apa, contoh cikgu nak tanya lepas ni kan. Nak tanya apa-apa pada saya, cikgu boleh tanya ya. Anytime. Boleh tanya, tak ada masalah. Okay, apa yang saya boleh tolong, saya tolong. InsyaAllah. Okay, so saya rasa kesimpulannya, saya rasa
class point ni dia sangat membantu dari segi pengumpulan evidence sebenarnya. Saya rasa lah bagi saya sendiri, diri saya sendiri. Okay, saya kumpul evidence dengan senang lah, mudah. Tak perlu nak buat after class punya kerja lah. Selepas kerja kita nak semak-semak pelajar, tak perlu. Kita buat sekaligus dekat dalam kita punya Google Meet. So dah kurangkan kita punya bebanan kerja dari segi itulah. So dan satu lagi dia simpan terus kita punya evidence. So anytime boleh tunjuk je dekat siapa-siapa yang nak tengok. Okay, ataupun pelajar nak tengok. Okay. Alright, so saya rasa dah tak ada soalan kot kan? Okay, terima kasih ya semua yang join. Terima kasih Puan Tia di atas